Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan cara nak membina catepai. Dekat soalan dia akan bagi kita jejari. Okey, 1 cm apa jejari semua tu kan dia akan bagikan. Okey, bila dia kata satu jejari tu sama mewakili 5 sentimeter. Jadi ambilkan pembaris anda, kemudian ambilkan pula kamu punya jangka lukis. Okey, bila dah dapat jangka lukis ni kita ceklah dekat kita punya pembaris. Okey, berapa 5 cm? Kita tengok 5 sentimeter. Dah dapat nilai 5 cm. Lepas tu tekap dekat kertas. Tengok ni kertas kamu kan. Okey, ni kertas kamu. Jadi ambilkan satu titik, tekap saja dekat kertas. Lukiskan bulatan. Pastikan terang. Jelas awak punya bulatan. Okey, dekat bahagian titik tadi, mana titik tadi, titik rujukan, gariskan ke atas ya, ke bahagian utara. Jadi ini akan menjadikan kita punya bulatan cartapai ni tadi berjelas dengan jejari 5 cm. Setelah siap bulatan tadi, setelah siapnya ada garisan jejari kita tengok balik bahagian sudut, saiz sudut sektor yang telah kita kira tadi. Bila kita dah kira tadi, kita kena buat mengikut yang paling banyak ke yang paling sedikit. Contohnya, kalau Singapura, kita tengok dekat sudut-sudut sektor ni, yang mana yang nilai paling tinggi? Nilai paling tinggi ialah Singapura, iaitu 179 darjah. Jadi, kita akan ambil ni dulu. Kita akan gunakan yang nilai yang paling banyak, kemudian baru nilai yang paling rendah. Okey, kena sila ikut urutan. Untuk geografi kita kena ikut urutan. Jadi bila kita dah tengok kat sini 179, lepas tu ambilkan jangka sudut anda, letakkan di tengah-tengah mana garisan sebagai titik tunjuk anda tadi, titik rujukan. Okey, letak di tengah-tengah ni. Pastikan kosong di atas. Lihat nilai 179. 179 terletaknya di sini. Dia sebelum 180 kan. 179 ada dekat sini. Gariskan. Bila anda dah gariskan, anda dah dapatlah sektor untuk Singapura. Kemudian kita tengok sektor untuk Thailand pula. Thailand yang kedua kan, 67 darjah. Macam mana kita nak cari ni? Okey, sekarang sila perhatikan ya. Sekarang kita nak tengok nilai sudut sektor yang kedua pula. Kalau tadi kita dah dapat 179 untuk sektor yang pertama kan. Jadi sekarang kita kena buat untuk sektor yang kedua, iaitu 67. Bagaimana cara kita nak cari sektor yang kedua ni? Okey, sekarang cikgu tunjukkan kepada kamu ya. Okey, tadi kita dah dapat 179 untuk nilai yang pertama untuk Singapura. Sekarang kita nak Thailand pula 67. Bagaimana cara dia? Okey, kalau kita nak tengok untuk satu sebelah bulatan ni, sektor bulatan ni, ini adalah mewakili 180 darjah kan. Jadi kita kena tahu berapakah lebihan ataupun baki daripada sektor yang pertama tadi. Jadi 180 kita tolakkan dengan 179. Iaitu kita nak cari berapa baki yang ada di sini. Kenapa kita perlu tahu baki yang ada ni? Sebab kalau kita abaikan baki tersebut, maka sektor yang lain itu akan menjadi kurang 1 darjah. Dia akan menjadi, kenapa ini kurang? Dia tak tally lah, maksudnya tak tepat. Okey, kita dapat macam contoh 180 tolak 179. Okey, 180 tolak 179 dia akan dapat 1. Maka jawapan yang baki tertinggal sektor tadi adalah 1 darjah. Okey, seterusnya kita nak tahu berapa lagi yang kita perlukan, berapa darjah lagi yang kita perlukan untuk mendapatkan 67. Jadi 67 ni tolaklah dengan baki sektor yang ada di sini tadi. Iaitu jadi 67 tolak 1 jadi 66. Maka sektor yang kedua kita tekap pula ke sebelah kiri. Okey. Kita tekap, pastikan kosong di bawah ya. Ingat ya, macam saya pernah ajar sebelum ni. Okey, dia kena kosong di atas, tak boleh daripada atas macam ni, bawah macam ni, tak boleh. Dia kena kanan, lepas tu pusing ke kiri.
Okey, pastikan kosong pula berada di bawah 180, tepat berada di atas. Contoh Okey, jadi tadi dia minta 66 saja kan. Jadi kita carilah 66. Mana 66? Okey, kita cari 66. Kat sini. Kemudian ambil pembaris, terus gariskan. Maka ini adalah sektor yang kedua, iaitu untuk Thailand. Yang di sini adalah 67 darjah. Okey? Okey, bagaimana pula yang ketiga? Okey, sekarang ni dia minta sektor yang ketiga, iaitu 46. Macam mana kita nak cari ini? Senang saja. Langkah yang ini akan berulang sehinggalah sektor yang terakhir. Okey, jadi 46 kan kita dah tahu tadi sektor ini tadi 66 tu tak? Yang 67, kenapa 66? Sebab ada baki satu daripada lebihan sektor pertama tadi. Jadi 66 ni tambahkan saja dengan nilai sektor yang ketiga, iaitu 46. Kita tambahkan saja dengan 46. Jadi 112. Kemudian ambilkan lagi kita punya jangka sudut, tekapkan, luruskan, tekapkan. Kita lihat nilai 112, terus cari 112. Dah dapat 112, gariskan. Ini sektor yang ketiga, iaitu 46. Kita nak tengok sektor yang keempat pula, 36. Bagaimana? Kita tambah saja yang 112 tadi, tambah 36. Dapat 148. Macam sama juga teknik dia, ambil lagi jangka sudut, terus pastikan lurus, terus cari nilai 148. Anda dah dapat nilai sektor yang keempat. Kena pastikan lurus ni. Kalau macam ni salah juga ni. Kena lurus. Okey. Selesai tu kita tengok lagi 22. Tambah pula 22. Kan dapat 148 tadi. Okey, 148 tambah pula dengan 22. Dapat 170. Macam biasa, tekapkan lagi secara lurus. Tengah-tengah pastikan titik rujukan betul, garis lurus. Tengok 170 kat mana, sini kan. Okay, jadi kita gariskan, boleh juga guna jangka sudut ni pun boleh. Maka kita dah dapat dah. Yang ini adalah sudut yang pertama, sudut kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Cuba tengok balik ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai untuk sudut kita. Okay, kita kena bersihkan. Bersihkan cantik. Okay. Ini langkah untuk bina bulatan sektor. Pastikan letak peratus. Sebab itu kita bina peratus tadi. Dekat jumlah tadi kan. Okey, kita bina peratus. Macam mana cara kita nak letak peratus? Okey, sekarang lihat. Dapat 49.7% yang pertama. Boleh bina kotak dalam ni sebab muat kan. 49.7%. Kena buat macam ni. Mesti letak peratus. Yang kedua 18.5. Buat kotak. Kalau dapat guna pembaris, pakai pembaris. Yang ketiga 12.8. 12.8%. Masih muat lagi ni kotak ni. Yang keempat 10.1%. Okey. Yang kelima, macam tak muat je kan. Kalau tak muat, kita buat kat luar 6.1%. Buat kotak begini. Okey. Lepas tu letak garis macam ni. Supaya kita tahu 6.1% ni diwakili oleh sektor yang ditunjukkan ni. Okey. Yang ni pun sama juga. Contoh 2.8%. Kita buat kotak. Tunjuk macam ni. Selesai. Bulatan sektor. Dah ada jejari pun. Dah ada jejari kan. Berapa cm tadi? 5 cm. Peratus pun dah ada. Sekarang kita kena bina bertunjuk pula. Okey.
Okey, nak bina petunjuk ni dia mudah. Kalau anda tak bawa pensel warna ke, kalau ada pensel warna dia lagi cantik. Kalau tak ada masa ke, nak mewarna waktu tu dah hampir habis masa kan. Okey, kita boleh buat petunjuk dia dengan pelbagai kreativiti. Yang penting nampak petunjuk dia. Yang pertama, contoh Singapura ni kita gunalah bulat-bulat ke kan. Boleh. Letak nama dalam tu Singapura pun boleh. Ni contoh. Kita buat bulat-bulat macam ni. Ini Singapura. Dah tak ada pensel warna tadi, kita pakai je pensel. Okey, seterusnya yang kedua Thailand, kita buat macam ni pula. Kan? Okey. Yang ketiga, Indonesia. Macam mana Indonesia kita buatlah pula macam ni. Nak pakai pembaris, nak pergi kemas pun lagi cantik. Tapi itulah kalau rasa macam tak sempat nak kerja masa ke kan. Okey. Boleh ikut kreativiti. Yang penting kita dapat bezakan maklumat tu. Kita nak tengok perbezaan maklumat tu. Okey. Yang ketiga kita tengok Vietnam. Macam mana nak buat Vietnam ni? Buat macam ni pula. Okey, nampak perbezaan tu. Lepas tu Filipina. Macam mana kita nak buat? Kita letak segi 4. Okey, boleh. Ini pula macam mana nak buat? Buat X besar-besar. Buat X macam ni, takut keliru dengan ni pula kan. Kita buatlah macam ni. Okey, pastikan petunjuk ni jelas. Kemudian buat kotak bagi petunjuk. Ada 6 tadi. Jadi kita buatlah 6 kotak kat sini. Buat 6 kotak. Dua, 3, 4, 5, 6. Padam, pergi kemas. Yang pertama Singapura. Yang kedua Singapura ni kita dah tahu dah bulat kan. Okey, yang kedua Thailand. Macam mana Thailand tadi? Yang ketiga Indonesia. Yang keempat Vietnam. Yang kelima Filipina. Dan yang terakhir negara. Okey, jangan lupa tulis kat atas ni petunjuk. Nak letak garisan pun boleh. Kalau tak ada, tak cukup tempat, yang penting nampak ada petunjuk tu dah betul lah. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu apa lagi yang kurang kat sini sebenarnya? Mana tajuk? Tajuk tak ada. Ini kita kena rujuk balik soalan. Okey, rujuk balik soalan. Soalan minta apa tadi? Contoh soalan tu dia minta kepada kita bina catepai berdasarkan maklumat di atas. Tuan bina catepai berdasarkan maklumat di bawah. Ini contoh soalan dia. Okey, jadi kita tengoklah ada tak tajuk untuk catepai jadual ni. Ini kita ambil, terus letak jumlah ekspor Malaysia ke negara ASEAN.
Okey, lepas tu tengok lagi. Perlu ada jumlah. Kat mana kita nak nampak jumlah? Nampak tak dekat jadual? Jadual ni dia dah bagi jumlah dah. Okey, letaklah jumlah. Okey, jumlah. Kat bawah catepai kamu letak jumlah. Kat bawah catepai ni. Dia letak jumlah. Okey. RM 272 bilion. Ini adalah jumlah ekspor kan. Selesai yang ni, kita nak selamat, kita tengok tadi dia minta apa. Jejari tadi macam mana dia minta. Kalau kat soalan tadi, contoh soalan tu minta, dia kata sila gunakan jejari 5 cm. Jadi letak sini jejari 5 cm. Kalau ada sumber dekat kita punya soalan, boleh letak bawah ni. Kalau tak ada, tak apa. Yang penting, yang perlu ada ialah tajuk. Yang perlu ada tadi, pastikan jejari ni sama dengan apa yang soalan minta. Dia minta 5 cm, kita guna diameter 5 cm. Pastikan dia bulatan ni, panjang jejari ni adalah 5 cm. Lepas tu sila gunakan, maksudnya sektor tadi, pastikan sektor dibuat ada dibina daripada yang banyak kepada yang nilai yang paling kecil. Okey. Selepas itu, sila pastikan cara pencarian, cara anda hendak mencari sektor tadi bagaimana. Cikgu dah tunjukkan tadi kan. Kena tolak, kena tambah bagaimana. Lepas tu pastikan ada petunjuk, pastikan ada peratus, pastikan ada jumlah. Dia akan jadi betul. Begitu saja. Ini adalah ciri-ciri kita punya catepai yang lengkap. Okey. Setakat ini saja untuk video kita kali ini.